Betul, rupanya bila Nabi SAW naik dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin ni satu riwayat yang jarang orang cerita lah. Saya ambil dalam kitab Munyatul Musalli. Dengar kitab tu? Kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Fatani. Siapa ada kitab tu boleh rujuk ke dia. Tapi jarang nak jumpa kitab tu pun. Tapi ada terjemahan bahasa Melayu lah, ada tulisan bumi lah. Baiklah, dalam kitab Munyatul Musalli diriwayatkan ada rupanya Rasulullah ketika Rasulullah naik ke langit, Rasulullah melihat pilihan malaikat solat. Ada di kalangan malaikat yang dia beribadat pada Allah Ta'ala dalam keadaan kiam saja, diri selama-lamanya, tak buat jalan, diri ya. Ada juga malaikat yang rukuk saja, sekedar rukuk menyak. Dan ada juga malaikat yang selama-lamanya sujud saja. Itu cara ibadat. Dan malaikat yang sujud tu, dia hanya panggung kepala dia bila Nabi bagi salam dekat dia. Dia pun bangun, kemudian dia jawab salam Nabi, kemudian dia terus sujud balik. Maka para ulama bincangkan itulah hikmah sujud kita 2 kali dalam solat. Dan bila Rasulullah duduk lintas malaikat, cara tengok malaikatnya solat, ibadat-ibadat ni, maka timbul keinginan dekat Rasulullah, alangkah bagusnya kalau aku dan umatku ini beribadat seperti mana ibadat-ibadat malaikat ni. Maka diperintahkan, turunlah disyariatkan solat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Cara kita solat ni umpamanya cara yang malaikat-malaikat ibadat. Subhanallah. Dan kita ni package. Malaikat ada yang berdiri saja, ada yang sujud saja, ada yang rukuk saja, kita semua lah lengkap. Menggambarkan apa kemuliaan Allah Ta'ala bagi kepada kita umat Rasulullah SAW. Tu pun tak mau semayang lagi. Bagi lah anak kita, kan, adik-adik kita ada lagi semayang tak selesai, semayang tak hati lagi. Baik, kita masuk sifat mahmudah yang pertama. Muka surat 50, dah tengok situ. Sambung. Sifat mahmudah, ini sifat terpuji. Ada 10 sifat mahmudah sebagaimana menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama taubat, yang kedua takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga kasih akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat zuhud, yang kelima salat, yang keenam syukur, yang ketujuh ikhlas dan benar, yang ke-8 tawakal, yang ke-9 redha dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ke-10 mengingati mati. Baik, kita ambil nombor 1 dulu ni. Nombor 1 pun pada sempat. Dia cerita sekarang muka, suku muka, tapi setengah muka, tapi kupasan dia panjang. Baiklah. Yang pertama daripada sifat mahmudah, taubat. Orang Melayu kata tobat. Tobat lahum. Tobat lahum. Apa maksud tobat lahum? Tobat lahum untuk mereka. Tobat. Kita ni tobat dengan taubat tu sama banyak. Kita taubat saja, taubat beda. Dalam bahasa Arab dipanggil at-taubah. Taubah. Taubah ataupun daripada sudut bahasanya, mengikut Imam Al-Ghazali, maknanya ar-ruju' ila Allah. Ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah. Itu maksud taubat. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah. Itu makna taubat daripada sudut bahasa. Kembali. Maka menurut pandangan Imam Al-Ghazali, disebabkan taubat ni kembali kepada Allah, maka jalan pertama sekali kalau kita nak kembali pada Allah,
kita kena bertaubat. Kalau pertama sekali kita ni buat jahat, jasa apa semua, kita nak berhenti benda-benda tu, pertama sekali kita kena buat taubat. Buat taubat, Imam Ghazali kata adalah jalan pertama untuk kita kembali ke jalan. Perkara pertama yang kita kena buat kalau kita nak kembali kepada Allah ialah taubat. Itulah maknanya ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah. Nak muhasabah, nak ubah diri kita dari jahat jadi baik, pada baik pada lebih baik, maka kena taubat. Baik. Kalau menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Isa, Syekh Abdul Qadir Isa, macam masa dengar nama? Dengar nama? Al-Jadani tu kan? Siapa yang pergi kuliah Paksi, kuliah Ustaz Rijaluddin. Ustaz Rijal dulu sebelum dia baca kitab Hidayatul Salikin, lagi baca Hidayatul Salikin kan? Sebelum tu kan dia baca Tahsin Nur Ihsan dengan satu kitab Haqaiq Tasawuf Warna Hijab. Itu pengarang dia Syekh Abdul Qadir Isa. Saya ambil pada kitab. Saya ambil pengarang, boleh rujuk balik lepas ni kita pun kerana ada kitab tu. Jadi mengikut pandangan Syekh Abdul Qadir Isa, yang diartikan sebagai taubat ini ialah kembali daripada apa yang tercela di sisi syarak. Ini berdasarkan istilah. Kembali daripada apa yang tercela di sisi syarak kepada apa yang terpuji di sisi syarak. Ulang balik makna taubat mengikut Syekh Abdul Qadir Isa, kembali daripada apa yang tercela daripada syarak kepada apa yang terpuji di sisi syarak atau di sisinya. Sisi syarak. Maknanya asas yang sama, kembali balik daripada perkara tercela kepada perkara terpuji di sisi syarak. Itu takrifan Syekh Abdul Qadir Isa. Maka berbalik semula kepada persoalan kita, bila kita bincang dalam bab taubat, ada beberapa perkara yang kita kena ambil tahu. Dia macam itulah, bila kita tahu, bila kita tak ada ilmu, kita redah aja. Kita rasa macam betul, tapi rupanya salah. Yalah, kita ni untuk taubat, apa kali taubat lah. Taubat ni hari-hari kita ni. Tapi dosa buat tak? Buat juga. Kita duk rasa macam amalan solat, amalan puasa, amalan solat yang kita buat ni betul. Mengaji Quran ni rasa betul kalau mengaji sendiri kan. Kalau mengaji sendiri, tak ada siapa tengok. Betul nak? Ya betul dia tak tambah huruf, dia terbuang huruf, dia bibuh balik patah, bibuh balik kasrah, bibuh balik bawah, balik atas, balik depan. Panjang pendek kan. Cara tak betul tak. Ada salah. Maka hakikat daripada kita taubat ni, Imam Ghazali kata, kita kena faham daripada takrifan taubat yang tadi, yang disebutkan, yang kita sebut tadi, kita kena faham perkara yang kedua, hakikat taubat. Apa dia hakikat taubat? Hakikat taubat mengikut pandangan Imam Al-Ghazali, dia terpecah kepada 3 bagi. Ikut pandangan Imam Al-Ghazali, seseorang tu bila dia nak bertaubat, dia kena ada 3 benda ni. Barulah sempurna hakikat dalam dia nak bertaubat dan kembali balik pada Allah Subhanahu. Yang pertama, dia ada ilmu. Yang kedua, keadaan. Yang ketiga, perbuatan. Ilmu, keadaan, perbuatan. Maaflah, dah menulis sikit kan. Kamu mengaji kan. Tak ada dengar saja. Baiklah. Jadi ilmu. Imam Ghazali kata hakikat yang pertama ilmu. Apa maksud ilmu di sini? Mengetahui dia tentang dosa dan pahala. Maknanya seseorang yang nak bertaubat, dia mesti tahu benda ni salah, benda ni betul.
Minum arak ni salah, semayang ni betul. Mengumpat ni salah, tak tutup aurat ni salah. Maka dia ada ilmu tentang benda tu, bahawasanya benda tu dosa. Tak kisahlah dosa tu besar ke, dosa tu kecil ke. Jadi dia ada ilmu bahawasanya dia tahu benda ni betul, benda ni tak betul. Jadi nak tahu benda ni betul tak betul, kena buat apa? Kena mengaji. Baru kita tahu. Baru kita tahu kata riba yang kita duk ambil dekat bank konvensional tu haram. Kan? Pinjaman yang kita buat dekat bank tu bukan perbankan Islam tu haram. Baru kita tahu. Baru kita jumpa hadis rupanya siapa yang makan riba, ambil riba ni dosa dia menyamai berzina dengan ibu kandungnya dia. Kan? Dalam hadis lain mengatakan dosa dia menyamai 70 kali zina. Tapi takutlah kita. Ada orang ambil juga. Itu kata bila kita mengaji baru kita tahu. Wih salah. Wih, alhamdulillah masyaallah. Kita tahu salah. Dan ni orang tak lagi siapa perang, orang tak buat riba. Bila kita tahu bahwasanya aurat ni kalau tak tutup berdosa, dan Nabi kata siapa yang berpakaian tetapi telanjang, masuk berpakaian tapi telanjang, dia pakai baju tetapi ketat, dia pakai baju tetapi longgar. Jarang. Longgar pula. Jarang. Saja. Jadi baru dia tahu sebab apa Nabi kata apa? Nabi kata nisaun kasiyatun aliyah, berpakaian tetapi telanjang. Ma'ilatun mumilat, berjalan melengah-lengok, menggoda-goda. Cakapnya menggoda, bahasa tubuh dia jalan kedik-kedik menggoda. Kan? Cakap telefon pun menggoda. Make up pun menggoda. Termasuklah dalam hadis ini. Apa akibat dia? Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau syurga. Tak cium bau syurga. Masuk pun tidak, cium bau pun tidak. Apatah lagi masuk. Sedangkan bau syurga boleh dicium pada jarak perjalanan 500 tahun lagi tak? Okey tak? Okey. Tak apalah nak tegak tak mau pakai tudung juga, tak mau tutup aurat juga, tak apa. Tapi akibat dia nanti bila hangpa mati, bila kita mati, itu akibat dia. Kalau rasa nak ambil. Kalau rasa tak mau masuk syurga, kalau rasa nak kinaan di akhirat kelak, buatlah apa yang kita suka. Nabi pun kata dah, ilam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu rasa tak malu, buat apa yang kamu suka. Hari ni hari kamu. Tapi ingat bila kamu mati, hari Allah. Tak benar. Lepas tu kata Imam Ghazali kata, jika kita nak bertaubat, kita mesti ada ilmu bahawasanya yang ni dosa, yang ni pahala. Kita tahu beza. Bila kita tahu beza, kita ada ilmu bahawasanya benda ni salah, benda ni betul, baru kita akan rasa takut. Maka dia main pada perkara kedua, iaitu keadaan. Hakikat taubat yang kedua ialah keadaan. Bila kita dah rasa takut, barulah kita rasa tak senang dengan perkara tu. Lalu kita pun berusaha menyesali perbuatan tu. Maka sebab tu dinyatakan di sini keadaan, maknanya dia merasa tak senang dengan dosa. Sebab apa? Dengan dia buat dosa ni, tambah jauh dengan Allah Ta'ala. Dia mungkin tambah kaya, mungkin tambah pengaruh, tapi dia tambah jauh dengan Allah. Kita tak mau kita ni orang, yalah, kita tak mau orang duk puji kita, kita tak mau orang duk ramai, orang duk angkat kita akan pengaruh kita ni ramai. Tapi di sisi Allah Ta'ala kita tak ada apa. Malaikat tak kenal kita pun. Kita ni gah pada nama. Siapa tak kenal nama kita, kan? Siapa tak kenal ni pakcik ni, dia paling masyhur sekali kat kampung kita. Kita tak mau benda tu sebab redha manusia belum menjamin keredaan Allah. Tapi keredaan Allah tak memerlukan pada jaminan manusia. Jadi kita nak redha manusia. Dalam kitab Sirajul Talibin, dalam kitab Sirajul Talibin, Imam Al-Ghazali juga nyatakan, fa inna rubbata fi dunya tashghaluka. Sesungguhnya kesibukan engkau daripada dunia
keinginan engkau mengejar dunia menyebabkan engkau sibuk. Sesungguhnya keinginan engkau mengejar dunia menyebabkan engkau sibuk. Sibuk macam mana? Ya lah kan. Yalah macam abang seorang abang tu cakap dengan ustaz, kalau kami ni ngejar abang ni, dia ngejar apa maintenance ni lah kan, beki apa semua ni. Kalau dapat job ni pergi mana-mana jauh pun sampai. Tapi bab mengaji ni dekat dibayar nak sampai. Tapi kita alhamdulillah. Maknanya bila dunia menguasai kita, maka kita akan disibukkan. Disibukkan macam mana? Para ulama kata, antaranya Imam Abu bin Qurrah mengatakan kita sibuk daripada beribadat zahir dan batin. Kesibukan kita untuk kejar dunia itu menyebabkan kita jadi tinggalkan ibadat, baik yang zahir, baik yang batin. Yang zahir maknanya yang nampak solat, segala ibadat apalah, solat yang kita buat ni jadi kurang. Kan dulu masa susah, ulun rajin semayang, rajin semua. Tapi bila dah senang, bila dah sibuk, orang pun jangan jumpa dah kat masjid. Sebab apa ni? Sibuk lah tahun ni, bisnes ni ramai orang tu semua. Kan? Orang mula sibuk, tak boleh pergi semayang jemaah. Dan kali sibuk, tak boleh semayang. Tak ada nak semayang. Macam mana ni? Ramai sangat ni. Tak ada, tak sempat. Balik kotor. Senang kan? Tak apa, tak semayang apa. Sekali kita balik kotor. Amboi, senang. Sedangkan kotor tu hanya pada bawa dua keadaan. Tidur ataupun apa. Baik. Jadi bila keadaan kita ni, bila kita sedar dari benda tu salah, menimbulkan keadaan kita tak senang hati, kita tak maju pada Allah. Jadi apa patut kita buat? Maka kita kena menyesali daripada dosa tu. Maka di situ timbul hakikat yang ketiga, perbuatan. Apa dia perbuatan? Iaitu menyesali perbuatan yang jahat tu, lalu kita menambahkan amal soleh kita, tambah ilmu kita, perbaiki amal ibadat kita, tambahkan amal ibadat kita, supaya mudah-mudahan amal ibadat ni dapat tampung dosa kita zaman jahil, dosa kita zaman tak berti apa, dosa kita zaman tu kita ni duk lawan Nabi, duk lawan Allah Ta'ala, kita tak sedar. Kita duk peleceh janggut Nabi, duk peleceh tudung pada zaman dulu ni. Kita duk peleceh tulisan Jawi, duk peleceh tulisan bahasa Arab ni. Kan dulu-dulu biasa sekali tulisan Jawi di hazah apa semua kan dulu. Sampai hari ni timbul satu generasi lapis-lapis makcik saya tak pandai baca Jawi. Tapi alhamdulillah sebab tu main mengaji, alhamdulillah boleh juga baca Jawi kan. Jadi hakikat dalam kita ni bertaubat ada tiga: ilmu, keadaan dan juga perbuatan. Mana ilmu, kita ada ilmu tentang dosa dan pahala dan menyebabkan kita tak senang hati. Itulah keadaannya. Jadi tak senang hati kita, sebabkan kita ni tak maju dengan Allah Ta'ala, maka kita tambahkan dengan perbuatan, iaitu perbaiki balik diri kita. Untuk main mengaji ni itulah ya. Kita main mengaji lena pun tak apa. Kita main mengaji ni sembang lena, tak ambil perhatian, tak apa. Bukan tak apa, semua buat tak. Tapi nak agak kelebihan orang main mengaji, siapa yang ada dalam rumah dalam tempat mengaji ni, malaikat doa sekali orang jadi. Malaikat doa apa? Doa minta ampun dosa. Jadi dapat yang tu tadi pun jadi. Maknanya kita ada dalam majlis ilmu ni, malaikat doa orang yang menuntut ilmu. Ni kelebihan orang mengaji. Lepas tu masa hari Rabu tu, masa kelas yang saya tajwid kat sini, saya serta bawa satu kisah yang disebutkan dalam kitab Sultanul Arifin. Imam Nawawi cerita seorang riwayat pemuda tu dia memperlekehkan orang yang menuntut ilmu. Kan kita baca hadis, kalau dalam baca ilmu ni malaikat menebarkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi adalah seorang hamba Allah tu, dia ni memperlekehkan sampai buat macam mana. Satu ketika dia pergi pasang paku dekat kasut-kasut dia. Pergi bubuh paku dekat kasut-kasut dia.
Orang tanya sebab apa? Aku nak pijak sayap malaikat. Pijak sayap malaikat. Dia habaq macam tu, tiba-tiba kaki dia jadi keras. Kaki dah keras, kaki dia jadi buruk. Lalu dikatakan bergugur habis jatuh satu persatu anggota badannya. Daging dia jatuh luruh. Belat. Allah Ta'ala tak tunjuk tak apa. Allah tunjuk pakai tak? Kan? Macam tu apa? Macam cik saya cerita tu kan, pasal apa? Api daripada langit. Api daripada langit tu. Ingat kisah dulu yang ada orang yang dikulim tu, api dia terjun masuk daripada bumbung rumah dia. Kan, api tu main sambak habis semua gamak-gamak, kalender yang gamak. Ada kalender Cina gamak kuda-kuda tu. Api tu semua bakar tang kuda-kuda tu saja. Nah, gamak-gamak artis semua bakar tang tu saja. Nah. Dan yang lipatan-lipatan kain yang bawah tu ada lapis swabak, yang lapis swabak tu terbakar benda-benda yang tak elok saja. Dan api tu warna hijau main sambak makcik tu. Dan bakar cuma anggota tubuh dia saja. Allah Ta'ala nak tunjuk, Allah Ta'ala sayang dia. Dia tunjuk dia punya ubun pada dia kena tangan sampai siku dia kena bakar. Dia hitam. Tangan kaki sampai kulali. Bila ditanya-tanya apa dosa dia, apa benda dia buat, dia kata dia tak ada apa-apa. Dia orang yang baik. Dan orang yang baik, orang pun cerita kat dia ni memang orang yang baik. Dia bukan kaki dia mengumpat, buat mulut apa semua. Cuma dia ni suka duduk dalam rumah, berkembang kan? Tak semayang. Nah, bila lelaki dia ajak semayang, dia tak sembayang. Bila tak semayang, Allah tak ada bagi tunjuk macam tu sekali. Benar-benar dia tak ada semayang. Dan Alhamdulillah, mana dia dah taubat. Dan subhanallah, Allah tak ada bagi jadi tempat bakar tu, dia tak melecok, tak menenek, tak menanam apa. Dia jadi kering, hitam. Allah Ta'ala nak tunjuk. Boleh saja Allah Ta'ala nak buat. Kita ni semayang tak cukup lagi, tapi Allah Ta'ala tak bagi benda tu. Jadi sekali berhutang. Ini kerap juga kan, orang nak semayang ni kan. Tapi itulah. Jangan kita sangka kita buat dosa Allah Ta'ala tak bagi apa, tu maknanya Allah Ta'ala suka. Ya. Allah Ta'ala reda kita buat benda jahat. Alhamdulillah hari ni kita dapat pecah masuk rumah Pak Mat ni lah. Alhamdulillah lah, syukur. Esok kita pergi masuk rumah Cik Minah ni pula. Dia bangga pula. Syukur lagi, Alhamdulillah. Allah Ta'ala tak bagi dia keras tangan ke, tak bagi apa ke dia ke. Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala minta kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu peluang taubat ni dia dua. Satu, lagi mana yang kita belum sampai di kerongkong kita, di ghar-ghara, di kerongkong kita. Dan yang kedua, ketika sebelum matahari terbit daripada sebelah matahari terbit daripada sebelah barat. Dan sebuah hadis panjang mengatakan malam terakhir sebelum matahari terbit sebelah barat tu malam akan jadi panjang. Orang beriman akan rasa awak panjang sangat ni, sampai banyak kali dia boleh buat ibadat, berapa kali ulang. Tapi tiba-tiba esoknya matahari terbit dari sebelah barat. Dan pada masa tu solat, taubat semua tak semua. Jadi kita kalau nak bertaubat daripada lani, tumpang kita ni masih ada hayat kandung, dikandung hayat, dikandung badan. Okey, masih kita selagi hayat dikandung badan. Ni seronok ajar ni kan. Amai tutup buku kan. Cikgu rumah kan. Baik, yang pertama taubat. Jadi kita baca dalam kitab kita, makna taubat dikatakan di sini keazaman untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa besar melalui jalan ilmu, penyesalan dan niat yang qasad untuk tidak mengulanginya. Ini secara umum, secara ringkas. Kita berazam untuk tinggalkan dosa melalui jalan ilmu. Mana menuntut ilmu, kawan, tahu mengenai dosa dan sebagainya, menyesal perbuatan itu dan niat tak mau ulang lagi dah. Maknanya berazam untuk tak mau ulang.
Ini sebagaimana yang disebut dalam kitab Indahnya Syariat. Maksudnya itu pandangan Ustaz Ismail yang dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ila Allah wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Surah An-Nur ayat 31 yang menceritakan tentang penurunan bab hijab bagi orang perempuan. Ayat 31 ni cerita pasal kena tutup aurat. Dan jangan di penghujung dia bertubu ila Allah. Baik, maksudnya dan bertaubatlah kamu kepada Allah wahai sekalian orang